Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Ah, Ucapkan kepada pelajar-pelajar untuk kelas PDPR secara atas talian. Untuk hari ini kita dah masuk ke tema yang kedua, iaitu sukan dan rekreasi. Okey, awak boleh rujuk dalam buku teks yang ada pada awak masing-masing di bawah tema 2 ya. Okey, di bawah tema ni tajuk yang pertama kita nak tengok iaitu seni Jimrama. Okey. Okey, untuk fokus pembelajaran, yang pertama mendengar, mengenal, menyebut dan mengenal pasti perbezaan makna dan fungsi perkataan. Yang kedua, menjelaskan maksud Jimrama dan jenis-jenisnya. Okey. Seni Jimrama. Saya tak pasti sama ada semua pelajar dah tahu ataupun tidak apa yang dimaksudkan dengan seni Jimrama. Kalau yang biasa tengok tamasya-tamasya sukan yang besar-besar, sukan SEA, sukan Olimpik, sukan Commonwealth, biasanya dia akan tahu apa itu seni Jimrama. Kalau yang tak biasa tengok ataupun ikuti perkembangan sukan, ah, mungkin dia pertama kali dengarlah perkataan Jimrama ni. Okey, sebenarnya Jimrama ni ialah sukan yang menggabungkan beberapa unsur, iaitu muzik, belik, gimnastik dan radas. Okey, antara radas yang digunakan dalam sukan ini, belatan, gelung, bola, riben dan tali. Okey, belatan ni maksudnya kayu yang lebih kurang panjang sedepa tu, yang biasanya gimnas ni pegang. Kostum yang berwarna-warni. Okey, sukan Jimrama ni juga biasanya akan mengenakan kostum yang berwarna-warni dan gerakan badan yang lincah, lenturan badan menjadikan Jimrama antara aktiviti yang dinantikan setiap kali kejohanan sukan berlangsung. Okey, umumnya sukan Jimrama ni dia melibatkan aktiviti lenturan badan ni. Saya tak boleh nak letak video kat sini sebab kalau sukan Jimrama ni biasanya dari segi pakaian dia agak seksi lah. Itu yang saya tak boleh nak letak video dekat sini. Okey, kalau awak rujuk dalam buku teks awak, dia ada awak akan kenal Izzah Azman ni. Siapa Izzah Azman ni? Dalam buku teks awak, dia akan bagi beberapa biodata lah berkenai gimnas negara ni. Untuk pengetahuan awak, sesiapa yang terlibat dengan sukan Jimrama ni, dia akan panggil sebagai gimnas. Gimnas ni maksudnya orang yang bermain sukan tu. Okey, Izzah Azman, Ratu Gimnas Negara. Okey, nama penuh Izzah binti Azman. Nama samaran Izzah Azman. Beliau lahir 19 Oktober pada tahun 2000. Ini lebih kurang sekarang umur kalau 21 lah umur dia lebih kurang. Mempunyai ketinggian 141 tak tinggi pun. Asal Pahang, bangsa Melayu dan beragama Islam. Okey, siapa Izzah ni? Okey, Izzah ni adalah merupakan seorang atlet Jimrama dari Malaysia. Pada permulaan karier, Izzah menyertai dalam beberapa tamasya sukan SEA 2015 dan pelbagai acara sukan gimnastik. Beliau berjaya melakar beberapa kejayaan dengan menyumbangkan pingat emas dalam sukan SEA. Nama beliau ni letup masa sukan SEA 2015 lah, bila dia menang pingat emas. Okey. Terlebih lagi awak boleh rujuk dalam buku teks awak lah. Untuk maklumat yang lebih detail, saya tak letak dekat sini maklumat yang lebih detail. Jadi awak boleh rujuk buku teks awak masing-masing. Okey. Di bawah tajuk ni kita nak tengok
satu topik iaitu kata terbitan. Mungkin ada yang pernah dengar, mungkin ada yang tak pernah dengar, mungkin ada yang tak ingat apa itu kata terbitan. Saya ulang secara umum ni dulu. Okey, kata terbitan ialah bentuk kata yang mengandungi kata dasar yang mendapat atau menerima imbuhan. Okey, kalau kata dasar yang sebelum ni kita tengok ataupun kata tunggal, perkataan yang tidak menerima apa-apa imbuhan. Contohnya macam guna. Perkataan guna tu sendiri tak ada apa-apa imbuhan pada perkataan tu. Jadi kita panggil dia kata dasar ataupun kata tunggal. Kalau untuk kata terbitan ni, perkataan yang telah menerima imbuhan tertentu, sama ada me ke, per ke, ber ke, telah menerima imbuhan, kita namakan dia sebagai kata terbitan. Kata terbitan ini terbentuk melalui proses pengimbuhan, iaitu proses yang menggandingkan imbuhan kepada kata dasar dan menghasilkan 4 bentuk kata terbitan. Okey, ni kalau awak baca dekat buku, biasanya dia akan terang macam ni lah. Tapi tak apa, saya ringkaskan untuk memudahkan awak. Okey, kata terbitan. Okey, yang ni, kata terbitan ni, dia terbahagi kepada 4 jenis, iaitu kata terbitan berawalan. Berawalan ni maksudnya imbuhan tu berada di awal perkataan. Kata terbitan akhiran, maksudnya imbuhan dalam perkataan tu berada dekat akhir perkataan. Kata terbitan berapitan. Kata imbuhan berapitan ni, kata terbitan berapitan ni maksudnya dekat awal dia ada imbuhan, kata dasar, dekat akhir pun ada imbuhan. Jadi apit. Dan yang keempat, kata terbitan bersisipan. Kata terbitan bersisipan ni, kita sisipkan imbuhan tu dalam perkataan. Nanti saya tunjuk, kita tengok contoh-contoh dekat bawah. Okey, yang pertama imbuhan yang ditambah pada bahagian hadapan kata dasar. Contohnya ber. Okey, tengok perkataan bersukan ni, ber ni adalah imbuhan dan sukan tu adalah kata dasar. Jadi bersukan merupakan kata terbitan awalan, kita panggil. Sebab dia imbuhan berada di awal perkataan. Yang kedua, tengok terus kepada contoh. Imbuhan an dalam makanan. Okey, makanan ni kata dasar dia makan. Tapi dia ada letak imbuhan an dekat belakang. Jadi, jadilah kata terbitan makanan. Yang kedua, dia letak contoh dekat sini, kembalikan. Kembalikan ni kata dasar dia kembali, imbuhan dia kan. Jadi kita panggil kata terbitan imbuhan akhiran sebab imbuhan tu berada di akhir perkataan. Okey, untuk apitan, tengok imbuhan akan ada di depan dan juga di belakang. Contoh perkataan mendebarkan. Mendebarkan. Imbuhan men dekat depan, kan dekat belakang. Debar ni kata dasar dia berada di tengah-tengah. Jadi kita panggil dia sebagai imbuhan apitan. Okey, untuk imbuhan sisipan, contoh perkataan, contoh imbuhan dia el. Tengok el ni dalam telunjuk. Telunjuk ni sebenarnya berasal daripada perkataan tunjuk, TUNJUK. Tunjuk. Tapi bila kita sisipkan imbuhan el ni dalam perkataan tunjuk, dia akan jadi telunjuk. Sama juga dengan perkataan keruping ni. Keruping ni asal perkataan dia kuping.